dia menunaikan zakat. Harta yang Allah bagi dekat dia, keluarkan zakat. Hujung tahun dapat bonus, keluarkan zakat. Hujung bulan dapat rezeki yang menimpa ruah, dari sampai gaji 13,000, 15,000, 20,000, profesor contoh misalnya. Keluarkanlah sedekah, ataupun keluarkanlah apa-apa yang boleh kita sedekahkan kepada orang fakir dan miskin yang tak makan sebagaimana kita makan. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin. Sungguhnya sedekah-sedekah hak yang wajib itu adalah untuk fakir dan untuk miskin. Kemudian amil zakat, orang yang menguruskan wang zakat ataupun di pusat zakat, ataupun orang-orang yang muallaf, orang yang dijinakkan hatinya supaya tertarik kepada Islam. Kita bagi dekat depa zakat. Jadi duit yang Allah bagi dekat kita, harta yang Allah anugerahkan pada kita, ada juga hak untuk orang lain. Bukan untuk kita saja, untuk orang lain pun ada hak dia juga. Jadi kita agi-agikan supaya Allah berkati kita punya rezeki. Kalau tak, rezeki kita akan habis tanpa ada pahala. Na'udzubillah min zalik. Itu kita tak mau. Kita nak biar habis rezeki, biar habis kita punya harta, tapi ada nilai di sisi Allah. Kita nak yang macam tu. Masya Allah. Jadi sedekah juga kepada siapa? Kepada orang-orang yang berhutang, gorimin. Kepada ibni sabil, orang yang dalam bermusafir, perjalanan terputus bekalannya. Contoh, dia nak pergi ke Mesir, dia nak pergi ke Mekah, dia nak pergi ke Madinah, dia nak pergi ke mana lagi, Jordan, dia nak pergi ke Negeri Sembilan, Negeri Kelantan. Buat apa? Menuntut ilmu. Boleh tak bagi ustaz dia musafir? Boleh. Ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan nak mencari keredaan Allah. Kemudian orang yang fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Kalau tak ada berperang di jalan Allah, bukankah ramai tok-tok guru kita yang bina madrasah pondok, itu juga dinamakan fi sabilillah. Penuntut ilmu juga dinamakan fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar daripada rumahnya semata-mata untuk menuntut ilmu, maka dinamakan sebagai fi sabilillah, iaitulah orang yang berada di atas jalan Allah hatta yarji', sehingga dia pulang ke rumah semula. Itu sebab kalau orang mati ketika menuntut ilmu digelar sebagai mati syahid, tapi bukan syahid yang syahid apa kita panggil itu? Syahid dunia akhirat. Ini dinamakan syahid akhirat, yang dapat pahala akhirat. Syahid dunia akhirat adalah mereka yang berjuang fi sabilillah dengan pedang, dengan kuda untuk mempertahankan kalimatullah yang ulia, lalu dia tertewas dalam medan tempur, maka digelar syahid. Itu syahid dunia, syahid akhirat. Adapun orang menuntut ilmu agama Allah Ta'ala, sama ada di masjid kah, di surau kah, di universiti kah, di college kah, di pondok kah, madrasah kah, tahfiz kah, negara mana pun menuntut ilmu, tiba-tiba Allah takdirkan dia mati dalam keadaan macam itu, maka digelar sebagai mati syahid, yakni dapat pahala syahid, dinamakan sebagai syahid akhirat. Tahu kita boleh bagi zakat ke dia Pak Ustaz? Boleh. Kami tuan-tuan ngaji kat Mesir dulu, dapat zakat dari pusat zakat sendiri. Subhanallah, tiap tahun dapat duit zakat daripada pusat zakat. Kalau orang tu orang Sabah, dapat zakat daripada Sabah. Berapa nilai? RM6,000 setiap tahun. Tapi dengan syarat wajib lulus. Itu syarat yang diberikan. Kalau tak lulus, tak dapat. Pulau Pinang, zakat juga. Lebih kurang berapa? 5 ke 7,000 tuan-tuan. Kedah dapat juga. Tak ingatlah berapa ribu untuk Kedah, tapi tiap tahun dapat zakat. Tuan, daripada pusat zakat. Siapa yang mengaji di luar negara kan dapat zakat. Saya tuan-tuan untuk ilmu dulu, Masya Allah, berapa ramai jumpa bagi zakat. Ada yang bagi 1,000, ada bagi 600, ada yang bagi 100, ada yang bagi 750. Kita ingat lagi semua ni tujuannya nak bagi zakat. Masya Allah. Tanya apa siapa bagi dekat kami? Dia kata ustaz kan fi sabilillah, menuntut ilmu agama Allah, dan termasuk di dalam asnaf yang 8 fi sabilillah. Maka dia pun bagi dekat kita. Subhanallah. Yang seterusnya adalah apa dia? Orang yang ingin dimerdekakan. Maka 8 asnaf ini boleh kita bagi zakat dekat mereka. Kena? Yang paling afdal, Allah sebut apa? Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Tu 3 tu. Pertama apa? Fakir. Tu lebih afdal bagi itu. Yang kedua miskin. Yang ketiga barulah amil zakat, yang menguruskan zakat. Faham tuan-tuan lah? Subhanallah. Tapi kalau kita tak pandai, tak jumpa fakir miskin, barulah kita bagi pada orang-orang yang amil zakat.
Contoh misalnya, mana-mana pun tak ada masalah, janji niat kita keluarkan zakat. Jangan berbalalah, fakir tu lebih aulah daripada pusat zakat. Pusat zakat tu lebih aulah daripada orang fakir miskin. Tak payah bergaduh soal tu. Yang penting hang keluar niat, aku nak keluarkan zakat, Allah bersihkan harta. Itu sudah khalas. Tak payah bergaduh soal yang mana lebih afdal, mana lebih afdal. Tak payah bergaduh. Hang keluarkan zakat, itu hak hang dengan Allah Ta'ala. Bila dah keluarkan, dapat pahala daripada Allah. Allah akan sucikan harta, Allah akan berkati kita punya harta. Ma'anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifu. Nanti bila mana kita infakkan harta, Allah akan ganti, Allah akan bagi lagi. Bukankah tadi itu Allah yang bagi, wa huwa khairur raziqin, dan Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Tiap pagi kalau kita bersedekah, walaupun tak keluarkan zakat, kita cukup bersedekah saja, masuk dalam tabung masjid makmur. Kan banyak tabung tuan-tuan, kita masuk RM1 pun, malaikat yang ada di masjid tadi itu kata apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafa wala a'ti mumsikan talafa. Doa malaikat ni bukan doa ustaz, bukan doa tok guru, bukan doa imam, tapi doa malaikat yang hampir pada Allah. Malaikat doa macam mana? Ya Allah, berilah gantian kepada orang yang memberi pada hari ini. Memberi apa? Sedekah. Tuan-tuan, ya Allah, tahanlah ya Allah, binasakanlah ya Allah kepada orang yang tidak memberi pada hari ini, yakni kedekut. Dia tak keluarkan wang, dia tak keluarkan apa-apa untuk disedekahkannya kepada orang lain. Tengok tuan-tuan, doa siapa? Doa malaikat. Ustaz, boleh tak kita doa tu Ustaz waktu kita jadi imam? Tak boleh, sebab doa tu untuk malaikat. Kalau kita nak doa juga Ustaz, boleh ke Ustaz? Kita doa, ya Allah, berilah kebaikan pada orang yang telah bersedekah pada ni, jauhlah daripada keburukan ada bersedekah pada ni. Boleh ke tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Tadi tu doa khusus untuk malaikat, tapi umum kalau kita nak guna pun tak ada masalah. Pasal apa? Kita mendoakan orang bagi sedekah. Waktu kita kira duit tabung masjid, tuan-tuan, jangan duk kira saja, doakan orang yang bagi tadi tu. Allah, yang ni penting tuan-tuan. Waktu kita kira duit tabung setiap hari Jumaat kan, macam kemarin kan, 2 hari lepas, kira duit tabung masjid, ya Allah, sambil kira sambil doakan, ya Allah, badasilah orang-orang yang telah menggunakan hartanya untuk bersedekah di masjid ini, ya Allah. Gantikanlah yang lebih baik daripadanya, ya Allah. Berkati rezekinya, panjangkan umurnya, murahkan rezekinya, ya Allah. Beri kebahagiaan dalam hidupnya. Bukankah itu satu kebaikan daripada Allah? Tuan-tuan, itu di antara adab kita waktu kita kira wang sedekah daripada orang lain. Di antaranya kita mendoakan kebaikan. Itu tuan-tuan, kamu tak mampu balas dengan dia, kata Nabi SAW. Kalau orang berbuat baik pada kamu, bagi hadiah ke, bagi apa sumbangan ke, maka ucapkanlah jazakallahu khair. Apa maknanya? Semoga Allah memberikan balasan kepada kamu dengan setimpanya. Kalau kamu tak boleh balas dengan kebaikan yang dia perbuat, contoh dia bagi kita kereta, kita tak boleh bagi dia kereta. Contoh dia bagi kita wang 1 juta, kita tak boleh balas balik dengan 1 juta. Contoh dia bagi kita baju, dia kaya, kita tak boleh balas balik dengan baju. So Nabi kata, kalau kamu tak mampu balas, cukuplah kamu mendoakan dia, hal keadaan kamu yakin dan kamu rasa tenang, dengan mengatakan bahawasanya, dengan aku mendoakan seolah-olah aku telah membalas kebaikan yang dia buat kepadaku. Lebih kurang lagu tu tuan-tuan. Jadi bila kita kira, doakan semoga Allah memberkati orang ini dan juga menambahkan lagi rezekinya insya-Allah, dan jadikannya lagi lebih pemurah, masya-Allah, tabarakallah. Macam tu. Jangan waktu kira-kira tengok duit koyak, apalah duit koyak macam ni pun nak sedekah juga. Kedekut. Jangan kata lagu tu tuan-tuan. Syukur sebab ada orang yang boleh bersedekah. Walaupun duit itu tak berapa nampak macam kualitinya, tak ada masalah. Yang Allah nak tengok bukan pada kuantiti, banyak ataupun sedikit, koyak baru ataupun lama. Yang Allah nak tengok hati, ikhlas. Keikhlasan pada orang bersedekah kita tak tahu tuan-tuan. Boleh jadi dengan berkat dia bersedekah tadi ikhlas kerana Allah, menjadikan duit yang dalam tabung itu lagi banyak hasilnya. Subhanallah, Allah tak memandang pada kuantiti, tapi Allah memandang pada kualiti. Mana kata keikhlasan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum wa a'malikum. Allah tidak memandang kepada rupa, tidak memandang kepada pangkat, tidak memandang kepada nasab keturunan, tidak memandang kepada kecantikan. Yang Allah pandang kepada hati-hati kamu dan niat-niat kamu dan juga amal-amal kamu. Itu di antara yang dipandang dengan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, keluarkan zakat.